Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada kawan-kawan. Nama saya Muhammad Rahimi Biramli. Saya di sini akan membentangkan tajuk kesan ketupatan lekukan terhadap tribologi pada permukaan keluli AISI 1018. Sebelum pergi jauh, di sini kita akan lihat dulu isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini. Yang pertama sekali ialah pengenalan. Yang kedua adalah tinjauan literatur. Yang ketiga adalah metodologi. Keempat adalah hasil kajian dan perbincangan. Dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Seperti yang kita maklum, dalam bab pengenalan ini terdapat banyak masalah dalam sistem mekanikal yang berpunca daripada getaran, geseran, kehausan bahan dan kelesuan bahan. Geseran di antara kedua-dua permukaan ini menyebabkan perubahan bentuk pada kedua-dua permukaan ini. Perubahan yang berlaku ini adalah disebabkan oleh kehausan bahan yang didefinisikan sebagai kehilangan bentuk dimensi asal bahan tersebut. Mengikut Jerdin dan Rohrer, dia menyatakan bahawa pengurangan geseran permukaan merupakan daripada salah satu daripada bidang kajian dalam ilmu tribologi ini. Dan mengikut Wong and Tang, terdapat pelbagai kaedah untuk mengurangkan geseran pada permukaan mengikut kajian yang terdahulu. Di antaranya ialah seperti penggunaan bahan pelincir, salutan permukaan dan juga penghasilan permukaan yang bertekstur seperti cat. Sekarang kita pergi ke tinjauan literatur. Okey, dalam bab ini kita tengok sekiranya berlaku pengurangan geseran pada satu sistem, ianya berlaku kecekapan dalam sistem tersebut yang mengakibatkan kehilangan tenaga, ketahanan komponen dan ketidakbolehpercayaan kepada sistem tersebut. Biasanya kehilangan tenaga ini berlakunya di dalam sistem automotif. Kehilangan tenaga akibat daripada geseran di dalam kereta dianggarkan 40% daripada jumlah tenaga yang dihasilkan oleh enjin pembakaran dalaman. Maknanya hanya 60% sahaja kereta dapat berfungsi mengikut tenaga yang dibekalkan. Mengikut Holmberg dan Alderman juga, dia berkata bahawa dia menunjukkan beberapa negara perindustrian menunjukkan bahawa 1% hingga 1.4% daripada produk negara kasar boleh diselamatkan dengan memperkenalkan amalan tribologi yang lebih baik. Tribologi ini ialah lebih kepada kajian yang berkaitan dengan geseran. Seterusnya adalah bab metodologi. Okay, dalam bab metodologi ini kita akan mengulas sedikit bagaimana untuk membuat uji kaji ini. Perbezaan geseran disebabkan oleh lekukan disiasat dalam kajian metodologi ini. Okay, dalam siasatan ini, saya lekukan yang mempunyai diameter yang berbeza daripada 4mm, 3mm, 2mm dan 1mm disiasat. Reka bentuk eksperimen adalah digunakan untuk menyiasat eksperimen ini. Terdapat 4 sampel yang dihasilkan yang mempunyai potongan saiz 50mm, darat 60mm dan ketinggian dia adalah 10mm. Sampel ini dipotong dengan menggunakan mesin CNC. Kekasaran permukaan bagi mesin ini adalah RA 1.5 mikrometer. Kekasaran ini diukur dengan menggunakan mikroskop laser yang berketepatan tinggi, iaitu yang berjenama Lex Olympus. Kaedah pemesinan yang digunakan untuk membuat sampel ini adalah menggunakan
mesin CNC, dan mata yang digunakan untuk membuat lekukan adalah ball and nose. Kedalaman bagi setiap sampel ini adalah bergantung kepada diameter. Contohnya diameter 4 mm, maknanya kedalaman dia adalah radius kepada 4 mm tersebut. Sekiranya 3 mm diameter, radius dia kedalaman adalah 1.5 mm. Kelajuan putaran spindal yang digunakan untuk membuat lekukan ini adalah 1000 rpm round per minute, dan kadar suapan adalah 950 mm per minit. Dan jumlah kepadatan bagi lekukan adalah bergantung kepada saiz jarak selang setiap lekukan. Biasa selang yang kita setkan adalah 1 mm. Satu mesin di UMP yang telah digunakan untuk menguji, untuk mengesan geseran, nama dia adalah Universal Testing Machine, yang dilengkapi oleh aparatus. Aparatus ni lebih kepada lebih kepada tempat untuk alat geseran itu diuji, tapi kita buatnya sendiri. Tali sambungan di antara sampel dan pengikat disetkan pada UTM ni, Universal Testing Machine, dan load adalah 50 kN untuk menarik bagi sampel tersebut. Sampel tersebut akan ditarik menggunakan Universal Testing Machine. Landasan yang digunakan adalah besi Crowley AISI 1018. Okay, seterusnya ini adalah hasil dapatan dan perbincangan bagi hasil lekukan yang telah di mesin. Okay, yang pertama sekali 4 mm yang terdiri daripada lekukan yang besar bermanding dengan 3 mm, 2 mm dan 1 mm. Jarak bagi setiap lubang lekukan ini adalah 1 mm. Okey, untuk ujian hasil ujian untuk geseran statik, sampel diuji menggunakan dua keadaan, iaitu tanpa pelincir dan juga pelincir. Yang pelincir ni kita menggunakan minyak hidrolik. Diameter yang paling besar, iaitu 4 mm, telah memberikan bacaan perkali geseran yang amat rendah dalam keadaan statik dan kering, iaitu 0.2974. Paling rendah ni maksud dia perkali geseran paling rendah. Jadi kita nak yang paling rendah lah. Maknanya lagi rendah, lagi kurang geseran, lagi cekaplah enjin sesuatu. Kalau otomotif tu bertambah cekaplah enjin tersebut. Diikuti dengan 3 mm 0.2680. Okey, bagi diameter 2 mm pula memberi bacaan ketiga terendah, iaitu 0.2195, dan 1 mm memberikan bacaan yang paling tinggi sekali, iaitu 0.2003. Bagi bacaan yang paling rendah dalam keadaan basah pula, yang ni keadaan basah menggunakan minyak, bagi diameter 4 mm memberikan bacaan yang rendah, iaitu 0.2112, dan kedua adalah 3 mm, iaitu 0.1707. Manakala lekukan yang berdiameter 2 mm pula memberikan bacaan ketiga, iaitu 0.1482, dan yang terakhir sekali adalah diameter 1 mm, iaitu 0.1293 mm. Okey, ini adalah di bawah static friction coefficient, di bawah geseran tetap statik. Okey, seterusnya adalah di bawah geseran kinetik. Kinetik ni pada masa kinetik dianya berjalan setelah pada permulaan objek tersebut ditarik pada permulaan daripada keadaan pegun ke bergerak, kita panggil statik. Tetapi bila dia start dah berjalan daripada mula bergerak, bergeser hingga ke seterusnya, jarak yang ditetapkan, itu kita panggil adalah kinetik. Dalam keadaan kinetik dan kering,
bagi sampel yang berdiameter 4 mm hingga 1 mm pula, sampel yang mempunyai geseran paling rendah ialah 4 mm, still lagi 4 mm, iaitu 0.127 perkali geseran, diikuti dengan 3 mm 0.1830, 2 mm iaitu 0.2007, dan yang terakhir sekali iaitu 0.2316 perkali geseran. 1 mm ini adalah yang paling tinggi lah. Manakala bagi keadaan basah iaitu berminyak, bacaan yang paling rendah adalah 4 mm iaitu 0.1620, diikuti dengan 3 mm 0.1622, manakala ketiga adalah 2 mm iaitu 0.1855, dan terakhir sekali adalah 1 mm iaitu 0.2315. Keputusan ini menunjukkan di mana lekukan yang paling besar dan berkeadaan basah iaitu berminyak mempunyai geseran yang paling rendah sekali iaitu 4 mm. Bacaan terendah geseran kinetik untuk keseluruhan basah dan kering, kita dapati keadaan basah yang paling rendah sekali iaitu 0.1620 kali geserannya. Okey, untuk kesimpulan, hasil daripada kajian yang telah dilakukan, didapati lekukan yang dihasilkan pada permukaan keluli mengurangkan geseran. Memang terdapat pengurangan geseran di sini pada keadaan diameter yang berubah iaitu antara 1 mm sehingga 4 mm, boleh disimpulkan bahawa saiz lekukan yang berdiameter besar iaitu mempunyai nilai perkali geseran yang paling rendah, walaupun bilangan lekukannya adalah sedikit. Daripada pemerhatian juga boleh disimpulkan bahawa setiap permukaan yang menghasilkan tekanan hidrodinamik yang lebih besar menghasilkan perkali geseran yang rendah iaitu pada lekukan yang berdiameter 4 mm. Itu saja pembincangan saya pada hari kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih.